dalam bisnes ni network tu harta. Jadi katalah kita dapat bantu satu downline jadi wash manager. Kita dapat RM871. Itu macam kita ada satu unit rumah kondo yang disewakan dan kita dapat pulangan tiap-tiap bulan RM871. Itu maksudnya network tu adalah harta. Selagi mana network tu guna produk kita dan tiap-tiap bulan lah kita dapat 871 tu kalau dia wash manager. Nampak tak? Yang nak dikatakan network yang kita bina tu adalah aset. Aset tu harta yang menjana pendapatan sampai bila-bila. Kalau kita beli rumah kondo, kita kena maintenance dia kan. Kalau penyewa nak kena, kadang-kadang penyewa tak bayar lah, rumah rosak lah, nak kena repair. Itu kekangan dia. Tapi kalau kita membantu satu orang menjadi wash manager, kita dapat minima RM871 tu, tak payah nak maintenance, tak payah nak cari penyewa, tak payah nak buat apa-apa. Kita jumpa bersamanya supaya dia terus maju. Itu saja. Jadi maksudnya itu adalah satu aset. Okey, so network adalah aset kita. Jadi kat sini ni aset yang kita bina ni, kalau nak jadi aset dia sangat bernilai, kan? Ni adalah aset kita. Nak jadi dia sangat bernilai, kita kena bagi ilmu lah dengan betul. Ilmu kesihatan, bantu dia. Tadi contohnya macam kakak kat belakang husband stroke, Sumawan bantu sampai recover. Itu adalah satu ilmu yang sangat bernilai, lalui sendiri. Kan? Jadi macam tu. Jadi aset ini harus berkembang dengan bimbingan ilmu yang betul. Baru ia terus kukuh. Okey, so harta yang sangat bernilai ni, network ni. Kan? Jadi kalau you macam Kak Ina, kenapa Kak Ina sangat bermotivasi, sangat bersemangat menjalankan perniagaan ini, sangat nak tolong semua orang berjaya, sebab kita tahu tolong seorang dapat RM871 dan kita nampak itu adalah aset kita. Jadi kenapa nak fikir orang tak nak? Kenapa you nak jadi tak ada semangat? Kenapa you nak give up dengan orang-orang yang meninggalkan kita? Dia tinggalkan kita tak ada apa-apa, kita terus jalan mencari orang yang nak. Sebab kita memang clear yang bantu seorang berjaya jadi wash manager dapat RM871. Kan? So jadi bila you nampak, insya-Allah akan jadi satu motivation kat you. So yang bestnya, ia boleh diwarisi kepada anak-anak. Warisi ni maksud gini, orang kata kalau saya ada satu kedai makan pun saya boleh warisi juga. Jadi warisi yang kedai makan tadi, apa fenomena dia? Contohnya kita ni dah ada satu kedai makan yang kita dah buka cawangan merata-rata. Sepanjang hayat kita boleh handle dia dengan baik lah kan? Bila kita meninggal, kita warisi dekat anak, mungkin ke anak tu boleh handle. Belum tentu, mungkin terjual semua ataupun mungkin runtuh semuanya. Tapi kalau dalam bisnes Syahwar yang kita warisi ni, contohlah Kak Ina bantu Nizam jadi diamond. Kak Ina tak ada, dia terus bergerak. Amin. Dengan patu diamond, gold diamond Saha. Kak Ina warisi benda ni dekat anak kita, dia terus bergerak kan? Jadi maksudnya kata keberangkalan untuk runtuh tu sangat sedikit. Kalau semua 13 line tu you sempat jadikan dia gold diamond, memang anak kita tak payah buat apa-apa dah. Itu maksud diwarisi. Nampak tak Irna? Nampak tak Irna? Kan? Okey, itu kena nampak. Jadi bila you nampak tu, jadi yang depan tadi big wire tu menjadi sangat-sangat hebat. Lagi satu kan, kalau kata yang apa yang Kak Ina jadi sangat semangat, contohnya kerjaya Kak Ina sebagai pensyarah ni, jadi sampai profesor, bekerja keras ni sampai jadi profesor A. Matinya kita, profesor tu boleh bagi ke anak. Jadi sia-sia tak kerja tu? Sia-sia tak Linda? Sia-sia. Tapi yang ni, dari orang pertama yang ditaja, you jadikan dia gold diamond, kekal selamanya. Anak you yang you warisi tadi meninggal, cucu you, selamanya. Jadi usaha tu tak hilang walaupun sikit. Syarat dia jadi ahli. Anak kena jadi ahli lah baru boleh warisi. Kunci dia punya pasport dia tu.
Of course lah, cukup umur je kita tak sabar nak jadi ahli kan. Kan? Nampak tak? Jadi benda-benda yang macam ni menyebabkan kita rasa kena buat syongho. Okey, apa lagi? Poin kedua. Poin kedua tadi, poin pertama. Aset. Network kita tu adalah aset yang kita boleh warisi. Nampak tak Q dah? Faham tak? Kalau tak berapa faham, Nizam kena jelaskan bagi dia. Nampak? Apa maksud aset itu? Network itu adalah aset yang boleh diwarisi tu. Okey, yang kedua, poin kedua, kinasa kejayaan sebenar ni, Syongho menjanjikan wang, masa dan kesihatan. Apa pekerjaan yang boleh bagi ni? Cuba fikir. Apa kerjaya yang boleh bagi ni? Kita tengok kan, kerjaya apa yang boleh bagi ni kan? Kak Ina nampak ni, tahun 1995 kali pertama Kak Ina tengok statement ni. Tak pernah ubah sampai sekarang. Kan, tahun 1995. So, jadi kalau kita tengok ia sebagai satu perkataan, kita nampaklah WAN kan. Tapi kalau kita cuba fahami dia, memang dia takkan tinggalkan syawal. Sebab, proses kita berjaya nak dapat wang ni, kesihatan kita bawa sekali. Kesihatan kita bawa sekali. The proses tu kan. Okay, so jadi kat sini kita tengok bagaimana statement ni boleh motivasi diri kita. Macam mana statement ni boleh motivasi? Maksudnya kita nampak dia boleh motivasi kita. Kita kena bagi tahu benda itulah kat downline kita untuk dia boleh motivasikan ke bawah kan. Okay, macam mana dia boleh warisi kita? So kita kena fikir apakah kerjaya yang boleh dapat ni? You fikir dari satu ke satu. Apa kerjaya yang boleh dapat ni? Okay? So jadi kalau kita kat sini, maksudnya kerjaan tu dia apakah pekerjaan atau cara yang kita boleh dapat ketiga-tiga ni serentak? Kerjaya seorang jurutera, seorang doktor boleh dapat kesihatan ke? Oh, doktor boleh dapat kesihatan ke? Cuba kita ni nak dapat kesihatan jadi doktor lah. Jadi doktor boleh dapat wang, masa dan kesihatan. Boleh ke? Tak. Kan? Oh, jadi jurutera, boleh ke dapat kesihatan, wang, masa tu serentak? Tak. Cari lagi. Pensyarah, cikgu. Usahawan, ahli politik. Boleh ke dapat wang, masa dan kesihatan serentak? Semua ni, dia kesihatan tak datang sekali. Walaupun dia seorang doktor. Kesihatan tak datang sekali. Kerjaya tu tidak membawa kesihatan sekali. Tambah doktor, stresnya. Sampai boleh jadi mental disorder pun ada. Kan? Jadi maksudnya apa kerja? Jadi bila kita tengok Syongho boleh bagi wang, masa dan kesihatan dan tak ada yang lain boleh, takkanlah tak boleh jadi motivation kat kita statement. Kan? Mesti kita boleh jadi satu motivation kat kita statement ni ya. Okey. Jadi sebab itulah kita kena jelas. Apa yang kita impikan tu kena jelas. So, adakah perniagaan Syongho satu platform untuk capai apa yang kita impikan? Kena betul-betul nampak dan yakin. Kalau you betul-betul nampak dan yakin, bahagian pertama dalam buku ni terjawab dengan jelasnya dan memberi motivasi yang hebat kepada kita untuk menjalankan bahagian kedua. Bahagian pertama tu kena ini sendiri-sendiri, tak ada siapa boleh tolong untuk motivasi diri sendiri, untuk fikir, untuk buat analisa dan sebagainya. Cuma you datang ni, bila orang bagi pandangan tu macam kita fikir, oh betul lah itu. Tapi untuk memikirkan itu, kita lah. Kita nampak dan jalan. Kak Ina ni nampak tu, yang benda ni boleh jadi aset. Memang sangat-sangat nampak. Benda ni orang kata, Syongho boleh bagi wang, masa dan kesihatan. Memang sangat-sangat nampak. Jadi you kena usaha. Apa yang Kak Ina nampak tu, macam mana dia nak? Kena buat, kena untuk betul-betul jelas apa yang kita nampak tu ya. Jadi, siapa kita hari ini adalah hasil pilihan yang kita buat dulu. Jadi sekarang ni, you fikir, betul lah ini boleh warisi aset ni, fikir kan. So, pilih nak buat Syongho. Kan? Pilih nak buat Syongho, so betul-betul buat seperti yang kita rancang, target. Jadi, kita hari ini terhasil dari keputusan 5 tahun dulu. Jadi, keputusan yang hari ini kita buat nak buat Syongho tu, akan efek dia 5 tahun lagi. Mungkin 5 tahun lagi diamond, macam di zaman ini. Macam tu kan. So jadi 5 tahun lagi kita nak jadi diamond tu, keputusan dia hari ni, bukan 5 tahun lagi punya keputusan. Jadi siapa kita hari ni adalah hasil pilihan kita buat dulu. Macam tu. Jadi benda ni kita kena bagi tahu kat kawan-kawan kita. Kak Ina selalu cakap dengan kawan-kawan kalau sekarang dia orang menyinggung, apa yang jadi sekarang, dulu you punya pilihan tak nak buat Syongho.
You nak buat research kan. Inilah hasilnya sekarang. Kalau sekarang lagi you masih pilih nak buat tu, you tak nak lagi bagi masa 5 tahun lagi, mungkin macam ni, mungkin lebih teruk sebab kesihatan pun dah terjejas kerana buat late work banyak sangat. Macam itulah kita kata. So, maknanya nak berubah 5 tahun lagi, sekarang punya keputusan. Gitu. Okey? Ini yang Kak Ina kata tadi. Ini pun Kak Ina sangat-sangat teruja dan sangat-sangat sedar. Apa yang teruja kat sini? Semua orang tahu, 0 ke 10 tahun masa perkembangan kita. Ini masa belajar, 10 ke 20 tahun. So, ini masa kita mula berkejaya. 24 tahun ke 30. So, sini, mula proses ni, nak membawa kita dekat sini ni, ikut amalan gaya hidup. Dekat sini ni nak jadi apa kita? Contohlah, Kak Ina bagi tahu hari ni, anak Kak Ina yang sulung Amin, dia baru dah masuk alam keluarga dan baru masuk alam pekerjaan, baru dapat gaji dan sebagainya, baru nak lalui kehidupan. Jadi of course lah masa ni dia akan berfikir gini, nak buat tu, nak buat ni, nak cepat kumpul duit untuk macam-macam, nak beli rumah lah, nak beli kereta lah kan, nak buat. So jadi of course dia akan guna body dia buat macam-macam kerja. Macam Kak Ina dulu buat tuition lah, buat tu lah, buat ni kan. Jadi the proses tu berlaku di sini. Jadi kalau you tak pandai handle, saya ke sini. Kalau you handle dengan bagus, sini atas. Macam mana tak pandai handle tu? Contoh hari ni anak Kak Ina Amel tu demam. Mungkin Kak Ina rasa sebab lepas kerja dekat Petronas, turun kat bawah bangunan tu, pet pump di Katuan. Sampai pukul 11 baru balik. Lepas tu seminggu 3 malam macam tu. Overuse. Pukul 12 baru balik rumah tidur. Pagi-pagi esok pergi kerja dekat Petronas. Cuti lah Sabtu satu hari macam tu. Kadang-kadang Sabtu pun pergi kerja. Kalau malam-malam kan nak suruh dia jam macam ni, hari Sabtu 30 hari bulan tu cakap sejak Amel, Sabtu ni ada seminar. Adjust jadual, jangan ada pergi part time kat situ. Macam tu lah kalau Kak Ina nak dia attend. Tapi kadang-kadang kita tak apalah, lalui, biar dia lalui. Benda ni kena, proses kehidupan ni kena lalu. Dan you tahu keperitan tu, maka you sedar di mana you perlu bertindak. So jadi kepenatan tu, kualat 2 malam ni demam. Tapi kalau cara ni tak betul, pergi ambil ubat, pergi ambil Panadol, memang akan membawa you ke sini kan. Tapi oleh kerana mak dia ni okey, pagi tadi YKK sepaket, sebelum masa subuh tu YKB, YKI, malam tadi 6 YK2, masa maghrib 4 YK2. Ni hari ni sepanjang hari ni cakap setiap jam 1 YKB, 1 YKI. Balik cak dia tengok jadi apa. Kan? Jadi kalau kita kat sini memilih dengan cara tak betul, kita akan bawa ke sini. Cara tak betul tu apa? Pergi klinik, ambil ubat, makan Panadol, makan semua tu lah. Makan penggila. Jadi akan membawa you ke sini. Jadi kat persimpangan ni, sini you mengumpul toksik lah. Kalau kita memilih cara hospital tadi. Sampai persimpangan ni, penentu. You nak atas ke, you turun bawah. Nampak tak? So kita di Syangho, insya-Allah kita nak atas. Sebab Kak Ina dalam lingkungan ni, masih di sini. InsyaAllah tak ada lagi sebarang ubat atau penyakit yang makan, yang dinamakan ubat kimia tu. Apa-apa pun makan linzi. Jadi kesihatan kita sentiasa, dibayangkan kawan-kawan kita yang mana tidak sedar benda ni, dah umur 40 dah mula gout lah, darah tinggi lah, kidney lah, apa lagi, kencing manis lah, stroke lah kan. Ni dekat sini. Jadi terus ada orang tak rasa ya semua kau. Tak, jangan buat cerita. Dia orang melangkah buat cerita. Tak boleh. Okay, so jadi kalau lah kata kita ni dah mula jatuh sakit macam tu, kita menjadi tetamu hospital, mestilah prestasi kerjaya kita menurun kan. Jadi menurut ke arah makin teruk. You imagine kalau you tangga ni. You imagine kalau you tangga merah. Imagine setiap ketika umur you 60 ke 70, you berada di tangga merah dengan tak ada kerjaya sebab you dah pencet dan sakit keluar masuk hospital. You cuba you bayangkan kehidupan tu. Untuk bagi you satu motivasi yang memang kita berada di track yang betul. Cuba you bayangkan kehidupan di sini. Kak Ina membayangkan ni. Sekarang bayangkan kalau 60 tu panjang umur Allah bagi sampai 70 lah. Kita tak tahu tu Allah punya perancangan. 60 ni tu you dah pension dah semua. So you pun goal timer yang kukuh 60,000, 70,000 sebulan. Melancur, berkejaya Syangho, melancur beribadah semua, you menikmati kehidupan yang
Tak tahulah nak bayangkan bagaimana kan? So kerana tu, you kena bayangkan dulu untuk motivasi diri kita. Kalau kita tak bayangkan, tak ada motivasi tu. Jadi bila you rasa-rasa tak nak bayangkan, aku nak ni 50 nanti kan. Aku nak ni. So jadi dia akan jadi keluar jumpa orang. Lepas tu berdoalah kepada Allah untuk mudahkan dan murahkan rezeki kita tu. Bayangkan Kida kalau you umur 60 nanti semua penyakit dah hilang. Gold diamond gaji 60,000. Cuba bayangkan buat shampoo sepenuhnya. Yuli kata, kita buat meeting di Johor. Okey, jom. So, pergi Johor. Panggil dewan semua. So, lepas tu jom kita pergi bercuti. Jom kita pergi berehat. Bayangkan best tak? Dan lagi best, kalau orang-orang yang terlibat tu adalah adik kita, kakak kita. Kak Ina bayangkan tu. Kak Ina ada 5 beradik semua perempuan ni. Kak Ina membayangkan, Masya Allah, kalau semua 5 orang ni jadi gold diamond. Dia bayangkan. Balik kampung, bila-bila pun boleh. Nak buat apa-apa, bila-bila pun boleh. Dan semuanya sihat. Itu yang paling best. Katalah nak pergi Mekah. Jom bulan depan kita semua pergi. Jom, boleh bawa semua orang. Semua adik-adik boleh pergi. Tak payah fikir KPI tak siap lagi nak cuti. Nampak tak? You kena bayangkan dulu untuk you menjawab impian you. Kenapa kena buat syahwat? Tak ada pilihan yang lain. Kalau Kak Ina sendiri tak nampak yang lain. Okey? Ini pencapaian Kak Ina. Kak Ina join 11 Oktober. So date join tu bulan 10. Ni sampai. Tapi kat Ruas Malaysia Kak Ina capai setahun kemudian. Bulan 10 1996. So 1998 Kak Ina kahwin. Maknanya Kak Ina buat syahwat sebelum kahwin. Kan? So jadi, kat sini memilih untuk belajar sebab apa? Tahun 1998 itu ekonomi sangat teruk. Network hilang. Dan tak ada masa tu nak jual kopi. Semuanya 100 lebih. Jadi masa ni Kak Ina buat decision, tak apalah. Sambung belajar. Kopi tak ada lagi tu kan? Tak ada. Green Zee adalah. Tapi masa tu tak terfikir plan Green Zee. Ya. Hanya Zihar je. YQ1 2003. Ada. So jadi Kak Ina memilih masa ni untuk sambung belajar 2008. Kak Ina comeback. Kenapa comeback 2008? Diuji masalah kesihatan. Kalau tak diuji tak comeback. Siapa yang diuji? Ayah Kak Ina sendiri masalah jantung. Masa ni memang apa yang kalau dulu Kak Ina cerita memang tak boleh cakap. Tapi ni dah lama, so jadi macam okey je lah. Apa yang jadi sangat-sangat kena buat Syongho. Okey, kita ni seorang pencara yang gaji. Pencara ni profesional punya grup lah kita katakan. So nak bagi makan Lindsay, tak cukup. Dia nampak tak cukup duit tu untuk bagi ayah kita makan Lindsay. Kerana kalau nak buat overhaul jantung, paling-paling kurang kena 20,000 sebulan. Masa tu tak cukup duit. Jadi masa ni terfikir apa? Ya Allah, aku spend time, tenaga semua kepada Terjaya ni, tapi tak boleh pun untuk membantu aku saat ini. Kalau lah dulu aku terus buat bisnes Syongho, mungkin lebih mudah untuk aku bagi ayah makan. So masa tu Kak Ina nekat menerima tawaran PhD tahun 2008. Ya Allah, sebab apa? Nak buat bisnes Syongho untuk dapat beli Lindsay kepada ayah sendiri. Tak boleh cerita dah, dah sebab dah cukup lah. Tak boleh cerita dah. Okay, so jadi Kak Ina comeback 2008 atas reason tu. Okay, so capai senior Malaysia pada bulan 5 2010. Kalau kita tak diuji, kita tak akan dapat. Okay? So special ni je bulan 11. Jadi dengar setahun kemudian kan. Tapi jadi diamond bulan 10 2017. 6 tahun kemudian. Kenapa lambat? Okay, you capai West Special nak jadi diamond ni, masa ni you sebenarnya mempelajari banyak teknik dan cara untuk mengukuhkan network you. So bila you capai saja diamond 2017 ni, memang network you dah kukuh. Kenapa sini cepat? Sebab you sangat mempraktiskan diri you di sini. Jadi sini sangat cepat. Nampak tak? So sebab tu nak jadi West Malaysia dengan nak jadi diamond, satu benda yang memang tough lah. Nak jadi double diamond lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah dibandingkan gold diamond triple B. Lebih mudah.
So teknik tu kalau kita dah capai, just duplicate the teknik. Jadi maknanya boleh capai Gold Diamond bulan 8 2021. Jadi akhirnya memang kita boleh capai benda ni ya. So jadi Syahor tawarkan kesihatan, kewangan, masa. Ini yang ditawarkan. Jadi atas sebab ni kita boleh capai, maka kita akan sentiasa bersemangat kan? Sentiasa ada motivation untuk menjalankannya. Dan apalah kita kena polish ilmu kita tu sentiasa supaya boleh duduk sedepan ni bercerita dengan hebatnya kan? Macam tu. Okey? Ini kalau discuss tentang ilmu, kalau you nak dapat lagi satu motivation Okey, kalau kat universiti, you masuk universiti, you dapat ijazah matlamat dia. Okey? Dan you kena bayar yuran. Okey? Lepas tu, untuk dapat ijazah, you kena melalui proses ni. Kena hadirkan diri, pergi kuliah, pergi tutorial, pergi latihan industri dan sebagainya, masuk exam. Baru you dapat sekali ijazah. Bila you dapat sekali ijazah, berapa gaji? Kak Ina dulu 1,100 tahun 1995. Sekarang 3,500 kalau you dapat sekali ijazah. Kalau you dapat kerja kan? Kan, ni kira sejana muda lah. Okey. Lepas tu, bila you dapat ijazah, you kena cari kerja, baru dapat gaji. Kan? So, baru belajar proses kehidupan yang sebenar. Itu kalau you masuk universiti lain. Ini universiti Syahor ni, University of Life. Beza. So, kalau you masuk universiti lain, begitu keadaan dia. So, baru belajar untuk dapat kehidupan. So, ada majikan, kerja untuk majikan. Itu endingnya. Okay, kalau you masuk universiti ni, Universiti Syahor, kita aim apa? Was Major, Senior Was Major, Special Was Major dan lain-lain. Kalau Was Major ni, dah macam ijazah tadi dah. 3,000, 2,500 ke 3,000. Kalau Was Major. Macam yang dapat sekali ijazah. Okay, so jadi proses untuk dapat tu percuma. Mana ada bayaran? Tak ada bayaran kan? Okay. Lepas tu, tetap you kena buat ni. Tetap kena hadirkan diri, seminar ni macam tu kuliah lah kan. Kena pergi kuliah, so, kena pergi praktikal. Pergi jumpa orang tu praktikal lah. Macam latihan industri tadi. Okay, lepas tu apa? Sharing online, you boleh belajar ni dalam sharing, boleh online, boleh YouTube, boleh dan sebagainya. Yang ni tak ada exam. Sebab tak ada exam lah dan percuma lah, maka ia tidak sangat, dia tak dihargai sangat. Tapi kalau kita tengok, sama tak? Katalah you ambil masa 4 tahun. Still okey apa? 4 tahun. Betul-betul untuk buat. Cuma yang ni, bila you VM, you tak perlu cari kerja. Sebab itulah kerja. Kan? Bonus tu gaji kita, tak payah cari kerja. Lepas tu, you tak ada majikan. Kerja kuat, dapat bonus besar. Bila you dah jadi was manager, you punya plan sendiri. Itu beza ni. Jadi bila you betul-betul hayati, memang sangat. Dan Kak Ina sendiri melalui dua-dua universiti. Universiti ni mengajar orang menjadi manusia yang sangat menghargai. Proses dia tu, kalau dia jadi was manager dengan betul, dia kena melalui, dia kena berubah jadi sabar, dia kena jadi baik, nak kena tolong orang, dia kena berubah ke arah menjadi seorang yang sangat baik. Kalau dia nak capai was manager, kalau dia tak sanggup pergi servis cuci kaki kawan yang kencing, dia tak sanggup pergi tolong, maka dia tak boleh capai was manager kan. Kat sini dia, bila dia capai was manager tu, memang dah berubah kehidupan dia menjadi seorang manusia. Kat universiti, you dapat ijazah, belum tentu you jadi manusia. Kan? Beza sangat. Sebab itulah, kita, bila kita nampak semua ni, tak apalah, memang apa-apa kena buat syawal. Kenapa kena buat syawal tu? Tak, kita adalah ribut petir, hujan, semua tak adalah. Semua tu aku lalulah, kan? Untuk kita capai. Okey? Nak dapat ilmu ni lah semua-semua benda tempat yang kita boleh dapat ilmu. Ni Universiti Syahor. Kita menyediakan platform untuk memberi ilmu dalam berbagai bidang. Jadi semua ni you boleh dapat one to one dan sebagainya. Okey, ni sistem cara nak buat. Ni semua kita ajar dalam kita punya Zoom meeting. Semua syllabus ni kita tahu. Jadi ini step 1, 2, 3 cara nak buat ni semua kita cerita. Kalau kita pergi Kak Ina betul-betul buat topik ni lah. Ini nak buat plan copy pun ada. Kalau belum tahu macam Kak Linda tak tahu step, tanya Nizam.
Ni step dia nak buat plan kopi. Ni dia ajar oleh Mr. Ku. Step by step, kena follow the step je. Sebab tu tadi dia kata step by step. Baru nak uji kukuh. Kat sini dia kata jemput, ajak minum kopi, bagi rasa kopi. Cerita sejarah kopi, nak cerita apa? Sejarah kopi, bahan dalam kopi, perbezaan. Ni ilmu lah. Perbezaan kopi, antara kopi-kopi lain, testimoni dan sebagainya. Hak nombor 3 tu pun banyak, panjang kalau nak cerita. Kan nombor 1, nombor 2 mudah sikit, nombor 3 tu. So sebenarnya boleh cover cerita Lindsay dan sebagainya. Okay, lepas tu, nombor 4. Boleh cerita plan. Kalau dia nak tanya dan nak tahu macam mana nak makan percuma. So nombor 5, bila kita cerita plan, kita boleh cerita bisnes tu semua. Kenapa, di mana peluang tu, kita boleh cerita semua tu yang nombor 4. Okay, so kita mulalah membina network. Kalau lah kata, kita dah cerita nombor 5 kat mana tadi. Kat sini. So bila kita cerita plan, kita boleh tunjuk ni, draft ni, boleh cerita ni. Tapi bukan sekali pertemuan lah. Mungkin kali pertama je sentuh-sentuh. Kali kedua kita deepkan yang nombor 4. Kan? Mungkin kali kedua kita deepkan yang nombor 3. Supaya dia faham. Masuk healing crisis, masuk Lindsay dan sebagainya. Kali ketiga pasal bisnes. Sebenarnya banyak benda kalau you nak cerita. Okay, so tu habis cerita plan 1-1. Lepas tu, boleh closing. Kalau orang baru masih ada RO. Kalau tak ada dah lah. Okay, lepas tu dah bila kita closing ni, kadang-kadang memang closing dekat ni. Ini datang masa kita servis. Bila dia dapat healing crisis, kita mulalah masuk water Al-Itobani dan sebagainya. Step dia ada 6 ni je. Cuma di sini betul-betul fahamkan tentang produk. Sini betul-betul fahamkan tentang bisnes. Dan banyak kali pertemuan untuk mereka faham. Okay, ini sistem operasi dia, itu yang kita dah sebut tadi. So akhirnya, bila kita dah lalu 1, 2, 3 tadi kan? 1, 2, 3 tadi kat mana tadi? Sekejap. Kita balik. Nak bagi nampak. Ni. Sistem dia 1, 2, 3. Kongsi, proses membina network. Kan? Jadi proses tadi, you kena belajar antaranya ni lah. Kongsi tu guna parti kopi. Nampak tak apa yang kita nak cakap? Kan kita tadi guna and belajar tentang produk tu share. Share ni kita boleh guna parti kopi ni. Ni all the parti kopi tadi punya cara. Kita dah buat berkali-kali, berpuluh kali, beratus kali. Dan kita sangat expert, tahu cerita bisnes, tahu cerita pasal kopi dan sebagainya. Dan network kita terus berkembang. Dan itu plan kopi dan kita terus dapat ni. Dan akhirnya kita selesaikan strategi kopi ni. Lepas tu, ni kan 1, 2, 3. Nombor 4 sekarang kita masuk. Yang tadi cerita nombor 3, berkongsi proses membina network parti kopi tadi. Nombor 4 ni, kita ajar dalam kita lah. Ajar nombor 4 dan ajar dan duplikasi ilmu dan pengetahuan tu kepada dalam kita. Setelah kita sendiri melalui nombor 3 tu dengan hebatnya kan. Buat banyak beratus kali parti kopi, handle macam-macam kia. So kita ajarlah dalam kita. So bila kita dah berjaya, kita ajar dan duplikasi ilmu dan pengetahuan kita. Tu ketika ni kita mula dapat sikit wang kerana network mula berkembang. Okey, kat sinilah kita analisa network, semak network dan sebagainya nombor 4 ni. Benda ni semua you buat lawan day by day, akhirnya you akan expert lah benda ni. Okey, so jadi dapat network yang stabil. Lamalah kat sini. Kan? Nak ajar downline, nak polish downline, nak bagi tahu downline, lama kat sini. Lepas tu, kat sinilah mendidik manusia untuk berjaya. You dah ada, you ajar dan duplikasi ilmu tu, kat sinilah mendidik mereka untuk berjaya. Dan akhirnya, you dapat satu network yang sangat gugur. Poin nombor 1 tercapai lah. Itu step dia. So seterusnya tadi nombor 4, nombor 5 dengan nombor 6. Tengok ada tak kena cover kat sini? Naklah. Okey, patah balik. Okey, sini. Tadi kan ajar duplikasi ilmu, you dapat network yang stabil. Ketika ni, proses ni lama. Ketika ni you dah capai like diamond, double diamond, triple diamond, kan? So akhirnya you dapat masa, wang dan jiwa yang sangat tenang. So bila you dapat nombor 5, yang nombor 6, tawarkan kepada orang lain. Contoh macam sekarang, Kak Ina dah capai gold diamond, jumpa kawan-kawan, tawarkan. Cerita, tawarkan, ajak. Yang nak jom, yang tak nak tak apa. So selesailah step untuk kita. Ni sistem untuk sampai nombor 6. Tadi kopi pun nombor 6 juga. Ni kopi. Ni ajak buat baca kopi. Share kopi. Kan?
Share plan non. Closing arrow. Share produk lain. Nampak tak? Nampak tak? So semua benda ni you kuasai. InsyaAllah you akan nampak lah the business ni. Dan sebab tu akhirnya kita dapatlah point nombor 4. Kita dapatlah yang aset kita kata ini. Dan network kita boleh pergi international. Okey? Tak ada rasa cukup lah kot nak menggambarkan apa yang dijanjikan di sini. Boleh? Dapat tak? Macam mana you nak cover bahagian satu ni? You all mungkin dapat dan kena belajar macam mana nak bagi tahu dekat orang pula. Part nombor 1 ni ya, yang nombor sebelum page 7 ni, 1 sampai 6 ni. Jadi you boleh guna ni Kak Inan boleh forwardkan ni you Kak Ina dah bagi dekat Lenda kalau dekat phone tadi. So ni Kak Ina akan bagi dekat group leader. So you all boleh hayati setiap slide tu. Tak faham, tanya, kuasai, fikir, baru boleh masuk. Kak Ina nak masukkan susah tak boleh. Betul tak? Tak boleh. You all sendiri kena fikir dan hayati tu. InsyaAllah. Okay, so sekarang Kak Ina bagi dalam group leader. Siapa kat sana boleh dapat. Siapa yang tak ada apply boleh paskan. Apa yang slide ni ada tadi. Kejap Okey, boleh tutup. Tapi Kak Ina bagi dalam PDF supaya dia tak besar sangat. Siapa nak yang dalam bentuk PowerPoint boleh personal minta untuk guna pakai bercerita. Okey, Kak Ina dah bagi dalam grup video. Okey, nasib Kak Ina belum masuk dalam grup mana-mana.